Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita teruskan pembelajaran kita. Bab 2, Sejarah Tingkatan 4, tajuk Kebangkitan Nasionalisme. Okey, untuk permulaan, cikgu harap kamu tak lupa apa yang kita dah belajar bab 1. Okey, dan kita akan teruskan perkara 2.1 hari ini, maksud nasionalisme. Okey, kita tengok pada maksud nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Okay? Cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Itu adalah maksud nasionalisme. Sebagaimana yang kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 22. Okey. Tapi dalam erti kata yang lain, nasionalisme juga adalah semangat kebangsaan yang berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Okey. So, untuk menyatakan maksud nasionalisme, kita boleh sebut tentang perasaan cinta terhadap bangsa dan negara dan juga semangat kebangsaan untuk menentang penjajahan, pembelaan terhadap bangsa dan negara. Okey. Seterusnya kita tengok terdapat 7 orang tokoh dan sejarawan yang telah memberikan tafsiran berkaitan dengan nasionalisme mengikut pandangan mereka masing-masing. Okey, 7 orang tokoh tersebut ialah Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim, Dr. R. Suntaralingam, Datuk On bin Jaafar, Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, Profesor William Arrof dan juga Hans Kohn. Okey. Jadi kita tengok satu persatu pendapat tokoh tersebut. Okey, sorry. Okey, tokoh pertama, Hans Kohn memberikan pendapat beliau tentang nasionalisme, iaitu satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Cikgu dah bezakan ayat dalam tu, ada perkataan yang berlainan warna, itu adalah sebagai kata kunci untuk kamu ingat ya. Untuk 7 tokoh ni ada pendapat mereka masing-masing, jadi kamu kena ingat, boleh kena pasti yang mana pendapat tokoh tersebut supaya senang nanti kamu nak jawab dalam soalan objektif. Okey. Yang kedua, kita tengok pendapat Profesor William Arrof tentang nasionalisme. Beliau berpendapat bahawa kesedaran dan ketegasan diri, nasionalisme adalah kesedaran dan ketegasan diri disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Okey, ini adalah timbul akibat kebimbangan masyarakat tempatan, iaitu khususnya orang Melayu terhadap sekularisme dan imperialisme barat yang melanda tanah Melayu. Okey, ini menunjukkan bahawa pendapat Profesor William Arrof ni, nasionalisme adalah kesedaran dan ketegasan yang timbul dalam jiwa, dalam diri orang Melayu disebabkan berlaku ancaman terhadap kemasukan ataupun penjajahan dari luar, terutamanya daripada barat yang melanda tanah Melayu. Okey. Seterusnya kita tengok Datuk On bin Jaafar memberikan pendapat tentang nasionalisme. Kita hendak menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi-sisi bangsa lain yang tegap dan kuat. Okey. Apa maksudnya di sini? Okey, betapa pentingnya sebenarnya apa kita tengok daripada yang Datuk On bin Jaafar ni katakan, iaitu sepatutnya kita sebagai warga negara, penduduk tempatan, masyarakat tempatan, terutamanya orang Melayu, sepatutnya berasa bangga menjadi warga negara yang tegap dan kuat.
Okey, yakin, berani berdiri di atas kaki sendiri, di tempat kita sendiri, di sisi bangsa lain yang dianggap juga kuat. Okey. Kemudian pendapat Dr. Burhanuddin Al-Hilmi tentang nasionalisme. Perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat, iaitu dipanggil National Front. Okey, jadi kata kunci di sini ada persatuan dan perpaduan yang kuat, iaitu National Front. Kemudian pendapat Dr. R. Suntaralingam, di mana nasionalisme adalah fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negara sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Kata kunci di sini ialah mengiktiraf hak setiap bangsa dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Okey. Seterusnya, pendapat Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Okey, nasionalisme Melayu wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme ketika itu, dan orang Melayu berpegang kepada faham kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Okey, kata kunci di sini, semangat cintakan negara muncul sejak Kesultanan zaman Melayu Melaka lagi. Sebab apa? Salah satunya ciri orang penduduk tempatan masa ketika itu setia, taat setia kepada raja, dan orang Melayu sendiri berpegang kepada sifat ketanah Melayuan tu. Okey. Dan akhir sekali kita nak tengok pendapat Profesor Emeritus Dr. Tan Sri Dr. Hu K. Kim berkaitan dengan nasionalisme ni. Dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Okey, kalau kita perhatikan Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu K. Kim adalah berbangsa Cina, merupakan sejarawan negara, dan pada pendapat beliau, nasionalisme, semangat cintakan negara ni adalah untuk merujuk kepada orang Melayu untuk mendapatkan kembali kedudukan sebenar orang Melayu yang unggul dalam negara kita sendiri. Okey, secara rumusan untuk hari ini, nasionalisme mempunyai pelbagai tafsiran terhadap sejarah. Corak perjuangan dan karisma pemimpin yang mendukung perjuangan tersebut. Secara keseluruhannya kita boleh katalah nasionalisme adalah satu gerakan melahirkan perasaan kekitaan dengan menggunakan persamaan kebudayaan dan pengalaman sejarah, bertujuan untuk membebaskan negara dan bangsa kita daripada penjajahan. Dan gerakan ini adalah menuju matlamat yang sama, iaitu membina bangsa yang bersatu dan negara yang berdaulat. Setakat ni cikgu harap kamu boleh ikut apa yang cikgu nak sampaikan. Tolong fahamkan, baca semula muka surat 22 dan 23, fahamkan semula dan boleh jawab soalan latihan. Terima kasih.